Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dari kelas PPSMP Pendidikan Islam 1 bersama rakan sekelas saya juga, Muhammad Aiman bin Yusri Nizam. Ingin buat pembentangan lah tentang inovasi pengambilan wuduk secara lebih cepat ataupun orang panggil easy wuduk. Macam menarik kan? Okay. Kita pergi ke slide kedua. Dalam slide ni ada terangkanlah macam masalah um, untuk masalah ambil wuduk ke, susah nak ambil wuduk ke, tiba-tiba kita kena pergi tempat jauh tu, tiba-tiba tempat tu tak ada air. Lepas tu dalam rumah juga, tapi dalam rumah kita tiba-tiba tak ada air. Macam kat kawasan Selangor ni selalu juga tak ada air. Benda ni mungkin berfungsi untuk penduduk dan masyarakat negeri Selangor. Okey, saya akan terangkan secara terperinci apa yang saya terangkan tadi. Yang pertama, yang pertama, masalah ketiadaan air untuk mengambil wuduk. Yang pertama, bermusafir. Macam saya cakap tadi, pergi ke tempat jauh, tiba-tiba tak ada air. Dan yang kedua, kesuntukan masa untuk berbaris mengambil wuduk. Ini contohnya boleh kita ambil dalam kat masjid. Even kat masjid sekarang kan tak lagi ramai, tapi sekarang pun kat mana-mana lah still penuh juga masjid. Lebih-lebih lagi masa sembahyang Jumaat. Jadi benda ni berguna lah kot. Boleh ambil kat dalam kereta, boleh lah ambil macam depan tempat wuduk kan ramai orang ambil kan. Kita ambil agak tempat tangga ke, tempat kita letak kasut atau selipar ke. Sebab botol wuduk ni kecil je. Dalam slide ketiga saya akan terangkan lebih terperinci. Botol ni kecil je. So, boleh bawa ke mana-mana. Sebab tu saya cakap boleh ambil dekat tangga ke, tempat letak kasut, tempat letak slipper. Sebab benda ni kita boleh letak dalam poket je. Macam saya tunjuk contoh. Ni. Kita boleh letak dalam poket je. Kalau macam kita tak letak dalam poket macam berat kan, kita letak boleh dalam beg. Sebab lelaki kan boleh bawa beg kan, letak dalam beg. Sama macam perempuan juga. Perempuan always lah, mesti bawa beg tangan. Dari situ kan, kita boleh lah letak benda ni. Alah, tak kacau ruang pun, kecil je. Seterusnya, penggunaan bilik mandi menyukarkan pengambilan air wuduk. Macam, okay lah, bilik air kan kadang ada yang kecil, ada yang macam sinki dia tinggi. So macam ni kita nak angkat kaki kita kan. Kadang-kadang boleh terjatuh ke, terlipat ke, freestyle kat situ. Dari situ kita boleh lah untuk ni, pakai benda ni. Lebih lagi untuk warga emas. Contoh tak ada pipe kan. Pipe tu ada, cuma pipe tu kadang setengah rumah dia menghala ke kolah. Macam rumah saya pipe dia menghala ke kolah. Jadi agak sukar lah. Untuk nenek saya ke, mak saya ke, keluarga saya lah. Jadi produk ni amat fungsi lah dan menyenangkan penduduk. Lebih lagi warga emas. Lagipun tak kisahlah muslimat ke, muslimin ke, boleh je pakai. Lagi senang. Lepas tu yang seterusnya, kesukaran mengambil wuduk tanpa paip. Menggunakan botol minuman secara bersendirian. Macam saya cakap lah. Bila tengok kat masjid, ramai orang ambil wuduk. Lepas tu, kita terfikir kat dalam kereta ada botol. Tapi, tiba-tiba siram-siram tangan dah habis. Adalah setengah orang tak hati pakai kan. Siram tangan sampai macam berapa basah tangan dia. Macam dalam Islam juga kan galakkan bersederhana je. Maknanya kalau air tu betul-betul sikit, kita siram sekali pun dah membadai. Asalkan wuduk tu basah keseluruhan yang wajib dikenakan. Contoh muka ke tangan ke. Itu kena. Kalau tak lebih 3 kali pun tak apa. Macam sekali pun cukup. Sebab asalkan kita ada wuduk kan untuk solat. Okey, cukup pertenangan saya untuk poin kedua. Slide kedua. Masuk slide ketiga pula. Easy wuduk ni saya akan terangkan lebih terperinci lah. Yang pertama, bersaiz botol minimum minuman ml 500 ml. Macam kecil ni. Macam anda semua tahulah botol minuman kecil tu kan. Sama ada botol 100 plus ke, Dutch Lady ke, FNN ke. Macam tu lah. Tapi lebih senang untuk dipegang dan lebih senang untuk digunakan. Yang kedua pula, penggunaan pam tangan. Dalam arti kata lain, air keluar dengan sendiri. Okey, macam ni. Saya tunjuk contoh kan. Bila picit. Ni keluar air. Macam tu lah dia. Cuma, dalam
produk ni dia berlainan. Maknanya kalau ini kan dia sekali kan. Dalam ni contoh je lah. Sekali macam picit tu keluar air sekali. Tapi kalau untuk easy wuduk ni, dia satu ni untuk air pipe keluar dan satu lagi untuk kita picit lah. Itu untuk memudahkan masyarakat lah. Boleh je sebenarnya nak buat macam ni. Cuma membuat kelainan dan dari segi market pasaran lah kita nak lagi meningkat naik. Macam tu. Dalam erti penjualan juga kita kenalah fikir untuk kesenangan penduduk juga kan. Yang ketiga pula, mudah disimpan dalam kenderaan atau dibawa ke mana-mana. Ini macam saya cakap tadi. Bolehlah nak letak dalam kereta ke, motor ke, dalam beg ke. Tak kisah muslimat. Kalau muslimat lagi senang. Letak dalam beg. Tahu-tahu ada dalam beg. Macam itulah. Seterusnya, boleh berwuduk dengan mudah. Dalam erti kata lain, lebih mudah berbanding menggunakan botol minuman biasa. Macam saya cakap juga tadi lah. Ada setengah orang dia siram je tangan dia sampai habis air tu. Dia tak fikir pula kaki tangan dia semua tak siram lagi. Pakai botol ni senang. Bila picit, dia tak ada keluar macam air banyak sekali terus. Dia macam spray-spray lah. Macam kita sekarang semua tahu macam sanitizer kan. Macam tu lah. Air dia akan keluar sikit-sikit je. Macam tu. Seterusnya pula, memudahkan proses wuduk di mana-mana. Ini macam saya dah cakap tadi juga. Untuk musafir ataupun terlibat dengan aktiviti tertentu yang menyukarkan pengambilan wuduk di tempat yang sepatutnya. Contoh saya bagi kat sini kan. Kita macam pergi dulu-dululah. Sekarang kan tak boleh kan nak berhimpun. Dululah kita nak pergi perhimpunan kat Dataran Merdeka. Perhimpunan macam ni je apa namanya. Ada ceramah terbuka ke. Tiba-tiba masa tu nak masuk solat Isyak. Saya pernah macam tu. Tapi masa tu saya tak adalah guna tu. Saya guna macam botol minuman juga. Tapi kalau masa tu dah ada tu mesti saya guna juga. So benda tu lagi memudahkan lah. Macam kita tengah ramai-ramai kan kat ceramah kan. Tiba-tiba orang depan dah start komat. Ataupun dah start angkat takbir. Kita tak ambil duduk lagi. Takkan nak bergegas dekat kereta kan. Kereta confirm jauh. Jadi benda ni letak beg. Keluarkan lepas tu guna. Sik-sik keluarga. Seterusnya lakaran pula. Okey, dari sini saya nak terangkan sikit bahawa dalam lakaran ni banyak dalam campuran idea. Contohnya idea dari saudara saya sendiri Aiman, dari saya sendiri, dan yang gambar yang tengah ni pula apa orang kata macam gambaran secara reality. Macam mana bentuk dia. Walaupun hampir kurang sama lah daripada lakaran lukisan, tapi bila reality dia akan macam ni lah. Saiz dia, tempat picit dia sesuai letak dalam beg atau kenderaan ke mana-manalah. Macam tu lah. Okey, dari segi gambar pertama ini lakaran hasil daripada saya sendiri. Dia agak kurang kekemasan sikit, tapi bila sampai ke lakaran terakhir ni, ini gabungan idea saya dan juga Aiman sendirilah. Di mana lebih kemas dan lebih terperinci lah. Dan di mana nak tekan air tu, di mana air tu keluar, isi padu air tu berapa. Jadi keseluruhannya kami memilih gambar yang terakhir inilah untuk kami punya persembahan inovasinya. Dan realiti penggambarannya di tengah-tengah. Macam inilah rupa dia. Begitu. Seterusnya saya serahkan kepada saudara saya Aiman sudah untuk pertengahan seterusnya. Okey, kita beralih kepada terjemahan lakaran. Umum sudah maklum bahawa sesebuah projek lukisan sama ada lukisan plan, lukisan kejuruteraan dan lain-lain memerlukan banyak lakaran. Dalam projek kami kali ini, kami memilihkan 2 lakaran sebagai rujukan dan kedua-duanya mempunyai ciri yang sama dan fungsi yang sama. Seperti yang telah dikatakan oleh saudara Razik Syahmi tadi, disertakan dalam PowerPoint ini 2 lakaran, iaitu lakaran pertama daripada Razik sendiri dan lakaran kedua ataupun dalam kata lain lakaran penambahbaikan oleh saya. Jadi kami telah berdasarkan perbincangan terhasillah lakaran yang dipilih tadi itu, iaitu lakaran penambahbaikan.
Okey, boleh teruskan, boleh ke slide seterusnya. Okey, sebagai kesimpulan, apa yang dapat disimpulkan di sini, wuduk sangatlah penting terutamanya bagi orang Islam, sama ada Muslim ataupun Muslimat. Hal ini demikian kerana solat itu merupakan suatu kewajipan yang dituntut dalam Islam. Solat juga merupakan tiang agama. Oleh itu, jika kita tidak mempunyai wuduk, bagaimana kita mau menunaikan solat, bukan? Botol wuduk ini juga hanyalah salah satu usaha kita juga untuk menyempurnakan solat kita dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan usaha kita ingin menunaikan solat, nescaya Allah akan memberikan ganjaran kepada umat-umatnya yang disiplin dalam menjaga solat. Okey, dalam arti kata lain, apa yang hendak kami sampaikan di sini, lakaran inovasi kami ini adalah bertujuan tak lain dan tak bukan iaitu untuk memudahkan wuduk. Sebagaimana yang kita tahu, kita pada masa ini kerap mengalami masalah air. Oleh itu, dengan adanya botol wuduk ini, ia akan memudahkanlah proses pengambilan wuduk. Bukan kita mengabaikan tayamum, tetapi jika kita dipikirkan sekarang, bukan semua orang bersedia untuk membawa alat-alat debu ataupun untuk mendapatkan debu-debu yang suci. Oleh itu kita memerlukan kita perlu menyediakan payung sebelum hujan. Itulah alat botol wuduk itulah. Okay, itulah hasil pembentangan inovasi daripada kami, daripada saya dan Razik Syahmi. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Segala yang baik datang dari Allah dan segala yang buruk datang dari diri saya sendiri dan juga diri Aiman sendiri. Sekian, terima kasih.